Iran telah menyerang Dubai dan tindak balas Emiria Arab Bersatu telah melampaui batas yang mungkin Teheran tidak jangka. Pada hari Kamis 30 April 2026, krisis ini tidak lagi sekadar bersifat ketenteraan dan telah memasuki pusat minyak, wang, dan kelangsungan ekonomi rejim Iran. Selepas berminggu-minggu serangan drone dan peluru berpandu ke atas kawasan Emiria, Abu Dhabi memutuskan untuk bertindak lebih tegas. Abu Dhabi keluar dari OPEC dan OPEC Plus. Abu Dhabi memperkukuhkan kerjasama dengan Amerika Syarikat dan Israel serta mula mengetatkan kawalan terhadap rangkaian keuangan yang digunakan oleh Iran untuk mengelak sekatan. Saya akan ceritakan semua itu kepada anda, tetapi sekarang anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat mengikut piawaian kredibiliti Nielsen Alves News. Keputusan paling berat dibuat di Abu Dhabi. Kerajaan telah mengumumkan bahawa ia akan meninggalkan OPEC bermula 1 Mei 2026, menamatkan hubungan lama dengan kumpulan minyak tersebut dan memperoleh kebebasan untuk menghasilkan mengikut kepentingan sendiri. Secara praktikal, ini adalah satu mesej yang jelas. Selepas serangan Iran dan ketegangan di Selat Hormuz, Emiria tidak lagi mahu terikat dengan satu struktur di mana Iran masih mempunyai ruang politik. Kenyataan rasmi membentangkan langkah ini sebagai mempertahankan kepentingan negara, keselamatan tenaga dan keupayaan untuk bertindak balas terhadap pasaran tanpa terikat dengan kartel. Pergerakan ini memberi kesan kepada seluruh teluk kerana Emiria bukanlah pengeluar biasa. Negara ini mempunyai pengaruh dalam pasaran global, pelabuhan strategik dan hubungan yang kukuh dengan Washington. Apabila Abu Dhabi memutuskan hubungan dengan OPEC, ia bukan sekedar mengenai tong minyak, tetapi mengenai hilangnya kepercayaan. Tatanan serantau lama di mana kerajaan cuba berbaik-baik dengan Teheran untuk mengelakkan perpecahan terbuka mula runtuh apabila Iran menjadikan pusat ekonomi, lapangan terbang dan laluan tenaga sebagai sasaran tekanan. Puncanya adalah serangan-serangan tersebut. Sejak bermulanya perang antara Iran, Amerika Syarikat dan Israel, Emiria telah berdepan dengan gelombang drone dan peluru berpandu yang datang dari wilayah Iran. Kementerian Pertahanan Emiria memaklumkan bahawa pada 6 April, pertahanan mereka telah memintas 12 peluru berpandu balistik, 2 peluru berpandu jelajah dan 19 drone yang dilancarkan oleh Iran. Sejak bermulanya serangan, menurut Abu Dhabi, sebanyak 519 peluru berpandu balistik, 26 peluru berpandu jelajah dan 2.210 drone telah dipintas. Kesan terhadap manusia juga berat. 221 cedera dan 10 orang awam terbunuh. Dubai menjadi simbol perubahan ini. Bandar ini sentiasa dipaparkan sebagai contoh kemewahan, perniagaan dan keselamatan. Tetapi perang telah mendedahkan sisi yang sukar. Laporan bebas menunjukkan insiden di kawasan sensitif termasuk sekitar lapangan terbang antarabangsa, pelabuhan Fujairah dan bangunan yang mempunyai pergerakan orang ramai yang tinggi. Enquete Beladan menyemak video dan imej satelit yang menunjukkan kerosakan di lokasi strategik dan menyatakan bahawa beberapa insiden telah dipersembahkan dengan lebih ringan oleh pihak berkuasa. Mesej kepada teluk adalah jelas. Iran cuba menggunakan ketakutan untuk menjejaskan kejayaan ekonomi Emiria. Logik Teheran adalah berbahaya. Ditekan oleh sekatan laut yang diketuai oleh Amerika Syarikat dan tanpa kekuatan ekonomi, rejim itu cuba menyebarkan kos perang. Dengan menyasarkan kawasan awam, lapangan terbang, pelabuhan dan kawasan tenaga, mereka cuba memaksa jiran-jiran teluk untuk menekan Washington supaya mencari jalan keluar yang menguntungkan Iran. Namun kesannya adalah sebaliknya. Bukannya berundur, tindak balas yang lebih keras berlaku. Pertahanan udara dalam keadaan berjaga-jaga, kerjasama dengan sekutu, keluar dari OPEC dan serangan terhadap sistem kewangan selari Teheran. Sistem kewangan ini sangat penting untuk rejim tersebut. Selama bertahun-tahun, Iran menggunakan syarikat samaran, akaun di luar negara, rumah tukaran wang dan pengendali tersembunyi untuk menggerakkan wang walaupun di bawah sekatan. Perbendaharaan Amerika Syarikat mengumumkan pada 28 April sekatan terhadap 35 entiti dan individu yang berkaitan dengan sistem perbankan selari Iran. Menurut Washington, rangkaian ini membantu menggerakkan berpuluh-puluh bilion dolar yang berkaitan dengan pengelakan sekatan, penjualan minyak secara haram, pembelian alat ganti untuk peluru berpandu, dan penghantaran wang kepada kumpulan sekutu Iran. Inilah bahagian yang paling membimbangkan Teheran. Peluru berpandu boleh dilancarkan dalam beberapa minit, tetapi rangkaian keuangan mengambil masa bertahun-tahun untuk dibina. Apabila Amerika Syarikat menutup bank dan syarikat palsu perantara, rejim itu kehilangan talian hayat.
Dan apabila Emiriyah yang sebelum ini dilihat sebagai pintu masuk rahsia untuk wang Iran, tidak lagi bertolak ansur dengan permainan ini, tamparannya menjadi lebih mendalam. Abu Dhabi mengetahui selok-belok perdagangan, kargo, akaun dan syarikat. Oleh itu, jawapannya bukan sekadar ketenteraan. Ia memberi kesan kepada keuangan rejim. Operasi kemarahan ekonomi juga menyasarkan Selat Hormuz. Perbendaharaan Amerika Syarikat telah memberi amaran bahawa syarikat dan institusi yang memudahkan pembayaran yang dikenakan oleh kerajaan Iran atau pengawal revolusi Islam untuk laluan kapal boleh dikenakan sekatan. Amaran itu menyasarkan cubaan Teheran untuk menjadikan laluan antarabangsa sebagai alat pemerasan. Teluk bergantung kepada laluan ini, tetapi Iran juga bergantung kepadanya. Dengan cuba menutup pintu kepada orang lain, rejim itu mula menjerut leher sendiri. Minyak menunjukkan tekanan itu. Pulau Kark, terminal ekspor utama Iran, adalah bahagian penting dalam penghantaran minyak keluar dari Iran. Dengan blokade laut oleh Amerika Syarikat sejak pertengahan April, sebahagian besar minyak mula terkumpul. Data yang disebut oleh Al Jazeera menunjukkan bahawa stok minyak Iran meningkat dengan ketara selepas sekatan itu dan pada 20 April tangki muatan diisi sekitar 74%. Scott Bessent menyatakan bahawa menyekat perdagangan maritim Iran secara langsung menyasarkan sumber pendapatan utama rejim tersebut. Bagi Iran, ini sangat memusnahkan kerana minyak bukan sekadar ekspor. Ia adalah wang tunai, mata wang asing, pengaruh dan juga kelangsungan hidup dalaman. Tanpa jualan yang baik, rejim kehilangan keupayaan untuk mengimport, membiayai sekutu, membayar rangkaian keselamatan dan menyokong mesin politiknya. Sebab itu ancaman terhadap Dubai mungkin dilihat di Tehran sebagai satu cara untuk memaksa rundingan. Tetapi hasilnya ialah satu gabungan yang lebih luas menentang Iran sendiri. Emiriyah juga mempunyai kelebihan strategik. Sebahagian daripada minyak Emiriyah boleh dihantar keluar tanpa melalui Selat Hormuz, menggunakan infrastruktur yang merentasi wilayah sehingga ke Teluk Oman. Laluan ini ada hadnya, tetapi ia mengurangkan kebergantungan langsung kepada selat itu dan memberi Abu Dhabi kelebihan yang Iran tidak ada. Sementara Teheran mengancam untuk menyekat, Abu Dhabi cuba menunjukkan kepada dunia bahawa mereka boleh menghasilkan lebih banyak dan membantu menstabilkan pasaran apabila laluan maritim itu kembali berfungsi dengan lebih baik. Amerika Syarikat masuk dalam perkiraan ini sebagai kuasa utama. Kerajaan Trump menyambut baik pengunduran Amerika Syarikat. Amerika Syarikat mempunyai keupayaan terbesar untuk mengurangkan pergantungan tenaga dalam jangka sederhana. Pada masa yang sama, Washington meningkatkan sekatan, menekan pengendali minyak Iran dan cuba memotong sumber kewangan yang menyokong pengawal revolusi Islam. Ini adalah satu cara untuk menyerang rejim tanpa hanya bergantung kepada bom, memutuskan sumber pendapatan, menutup laluan dan memaksa Teheran memilih antara perjanjian atau tekanan berterusan. Selepas perjanjian-perjanjian itu, Emiriyah semakin rapat dengan Israel secara terbuka dan ini menimbulkan kemarahan rejim Iran. Perang itu mempercepatkan apa yang sudah pun berlaku. Negara-negara Teluk mula melihat Israel dan Amerika Syarikat sebagai rakan pertahanan terhadap peluru berpandu dan drone Iran. Iran cuba menghukum hubungan yang semakin rapat ini, tetapi akhirnya mengesahkan sebab Abu Dhabi mencari rangkaian perlindungan tersebut. Ancaman Iran terhadap Emiriyah disertai dengan tindakan menakut-nakutkan. Tokoh-tokoh yang berkaitan dengan rejim itu menuduh Abu Dhabi bekerjasama dengan Washington untuk satu serangan baru dan berjanji akan memberi pengajaran. Cuma, mesej itu sudah tidak memberi kesan yang sama lagi. Selepas serangan ke atas kawasan awam dan pusat ekonomi, kerajaan Emiriyah kelihatan kurang bersedia untuk menerima permainan lama di mana Iran memprovokasi, mengancam, berundur dan kemudian cuba kembali bergerak di sebalik tabir kewangan Teluk. Kesan itu melangkaui Dubai dan Abu Dhabi. Majlis Kerjasama Teluk yang terdiri daripada Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi dan Emiriyah menolak idea kawalan Iran ke atas Selat Hormuz dan menentang sebarang caj ke atas kapal-kapal yang melalui laluan itu. Ini menunjukkan bahawa pengasingan Teheran bukan sahaja datang dari Washington. Kebimbangan semakin meningkat dalam kalangan jiran yang mengetahui secara langsung kos hidup di bawah ancaman berterusan. Akhirnya, serangan ke atas Dubai mungkin merupakan satu kesilapan strategik oleh rejim Iran. Iran cuba menakut-nakutkan Emiriyah tetapi telah mencetuskan reaksi yang tepat menyasarkan titik paling rentan rejim itu. Abu Dhabi telah melangkaui batas politik yang Teheran tidak mahu lihat dilintasi.
Mereka keluar dari OPEC, menetapkan kawalan terhadap rangkaian selari, dan menunjukkan bahawa era bertolak ansur dengan ancaman Iran demi kestabilan yang nampak sudah hampir berakhir. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini, dan di akhir nanti lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milsoniano. Alves,